Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan tentang teori konstruktivisme. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Syirasdamin Ahmad Jais, Muhammad Amirul Fahmi, Tengku Nazrin Shah, Muhammad Akmal, Muhammad Aiman Mifzal, Nur Muhammad Irdini, Muhammad Ardin Darwish, Ali Faikal dan Muhammad Zulfahmi. Pengenalan. Teori konstruktivisme ini merupakan fahaman bahawa murid itu membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada. Murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan yang baru. Terdapat 6 ciri utama yang terkandung di dalam teori konstruktivisme. Antara cirinya yang pertama iaitu pembelajaran aktif. Dalam teori konstruktivisme ni, pelajar ni dilihat sebagai individu yang secara aktif membina pengetahuan mereka sendiri dan bukan sekadar penerima maklumat. Murid-murid ini belajar dengan mengaitkan pengalaman baru dengan pengetahuan yang sedia ada, dan ini akan membantu dalam mencipta pemahaman yang lebih mendalam. Dalam hal ini, murid itu kena bergerak aktif dan belajar menggunakan pengalaman yang telah mereka lalui, dan guru di dalam hal ini bertindak sebagai facilitator atau pembimbing dalam membantu murid untuk menambah pengetahuan mereka yang baru. Ciri yang kedua iaitu interaksi sosial. Interaksi sosial sama ada dengan guru, rakan sebaya atau persekitaran dianggap penting dalam proses pembinaan pengetahuan. Dalam teori ini, pelajar itu dikehendaki untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berada di sekeliling mereka kerana ini akan membantu menambah pengalaman yang seterusnya akan membantu dalam proses pembinaan pengetahuan yang baru. Ciri yang ketiga itu peranan pengalaman. Teori ini menekankan bahawa setiap pelajar datang ke dalam kelas dengan pengetahuan dan pengalaman mereka yang tersendiri yang akan mempengaruhi cara mereka belajar dan memahami sesuatu topik. Dalam teori ini, murid-murid itu datang ke kelas menggunakan pengalaman atau pengetahuan mereka yang dah ada dalam diri mereka dan bukan bermula daripada kosong. So, dengan pengalaman dan pengetahuan ini, mereka akan belajar mengikut kaedah atau cara mereka yang tersendiri dalam usaha untuk membantu mereka memahami sesuatu topik itu. Assalamualaikum. Jadi kita akan teruskan dengan perbincangan kita mengenai ciri-ciri yang keempat iaitu pembelajaran kontekstual. Jadi apa itu pembelajaran kontekstual? Secara ringkasnya ianya merupakan pembelajaran yang mengikut konteks. Jadi kita sedia maklum bahawa sesuatu topik atau konsep akan menjadi relevan dan bermanfaat untuk pelajar apabila topik yang telah dipelajari itu dapat diguna pakai dalam kehidupan semasa mereka. Jadi ini merupakan konsep asas yang telah dikemukakan oleh John Dewey. Beliau telah menyatakan bahawa pelajar akan lebih mudah untuk membina pemahaman yang bermakna apabila mereka dapat mengaitkan pelajaran yang telah mereka pelajari di dalam kelas dengan kehidupan semasa dalam situasi dan keadaan yang mereka lalui. Yang seterusnya ialah refleksi dan penyelesaian masalah. Jadi pelajar ini digalakkan untuk berfikir dengan lebih kritikal dan sentiasa merenung tentang apa yang telah mereka pelajari dan cuba untuk memahami konsep-konsep ini dengan lebih mendalam. Jadi secara ringkasnya, pelajar perlu sentiasa menjalankan refleksi kendiri. Ciri yang terakhir ialah scaffolding. Pernah tak anda sadar, dalam proses untuk membina sebuah bangunan yang tinggi akan ada titian besi yang diletakkan untuk sementara waktu sebagai sokongan kepada bangunan tersebut. Jadi titian-titian besi itu merupakan scaffolding dan ini telah menjadi asas kepada teori yang telah dikemukakan oleh Lev Vygotsky, iaitu beliau menyatakan dalam pembelajaran juga pelajar juga memerlukan scaffolding, iaitu sokongan dan bantuan daripada guru yang akan bertindak sebagai facilitator dan membantu mereka dalam memahami sesuatu konsep atau topik berkenaan lah. Jadi bantuan dan sokongan akan diberikan, tetapi apabila pelajar sudah mula memahami konsep ini, sokongan ini akan dikurangkan mengikut fasa lah. Akhir sekali pelajar ini akan mampu berdikari dan belajar secara sendiri. Seterusnya kami akan menerangkan tentang pelopor-pelopor yang telah mempelopori teori-teori konstruktivisme. Jadi ini adalah pelopor-pelopor yang utama lah. Ada 4 secara keseluruhannya. Yang pertamanya ialah Jean Piaget, yang kedua ialah Lev Vygotsky, kemudian ada Jerome Bruner dan terakhir sekali ialah John Dewey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aiman Mifzal akan menerangkan biodata John Piaget dan sumbangan beliau. Nama penuh beliau ialah John William Fritz Piaget dan beliau dilahirkan pada tanggal 9 Ogos 1896
dan tempat lahir beliau di Neuchâtel, Switzerland. Kewarganegaraan beliau ialah Swiss. Bidang beliau ialah psikologi, perkembangan dan epistemologi genetik. Beliau berpendidikan PhD dalam sains semula jadi dari Universiti Neuchâtel pada tahun 1918. Jean Piaget menyumbang kepada pendidikan melalui teori konstruktivisme yang menyatakan bahawa kanak-kanak adalah pembelajar aktif yang membina pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan persekitaran. Teorinya menggalakkan pendidikan berpusatkan pelajar, di mana kanak-kanak belajar melalui pengalaman dan penemuan sendiri berbanding hafalan pasif. Pelopor yang seterusnya ialah Lev Vygotsky. Nama penuh beliau ialah Lev Semyonovich Vygotsky. Beliau lahir pada tanggal 17 November 1896. Beliau dilahirkan di Orsha, Empire Rusia, sekarang dikenali sebagai Belarus. Beliau kewarganegaraan Rusia dan bidang beliau ialah psikologi perkembangan dan psikologi pendidikan. Beliau berpendidikan graduan dalam undang-undang dari Universiti Moscow 1917. Kemudiannya terlibat dalam bidang falsafah, kesusastraan dan psikologi. Beliau seorang ahli psikologi dan teoretikus perkembangan Rusia yang terkenal dengan sumbangannya dalam teori pembangunan kognitif dan psikologi sosial, terutama melalui konsep zon perkembangan proksimal iaitu ZPD dan teori sosiobudaya. Tokoh seterusnya adalah Jerome Bruner ataupun nama sebenarnya ialah Jerome Samuel Bruner. Beliau telah dilahirkan pada tanggal 1 Oktober 1915 di New York City, Amerika Syarikat dan kewarganegaranya adalah Amerika Syarikat. Beliau sangat terkenal dalam bidang psikologi kognitif dan juga pendidikan. Jerome Bruner merupakan seorang ahli psikologi Amerika yang terkenal kerana sumbangannya dalam bidang psikologi kognitif dan teori pembelajaran. Beliau adalah salah seorang pengasas psikologi kognitif dan terkenal dengan konsep pembelajaran berasaskan penemuan dan teori perkembangan kognitif yang menekankan pentingnya struktur pengetahuan dan bahasa dalam pembelajaran. Pelopor yang keempat adalah John Dewey. Sedikit biodata tentang John Dewey ialah beliau telah dilahirkan pada tanggal 20 Oktober 1859 di Burlington, Vermont, Amerika Syarikat. John Dewey sangat terkenal dalam bidang falsafah, pendidikan dan juga psikologi. Beliau telah mendapat PhD dalam bidang falsafah daripada Universiti Johns Hopkins. John Dewey merupakan seorang ahli falsafah, ahli psikologi dan juga ahli pendidikan Amerika yang terkenal kerana pandangannya progresif dalam bidang pendidikan dan falsafah pragmatisme. Dewey percaya bahawa pendidikan harus berasaskan pengalaman dan juga interaksi aktif pelajar dengan dunia sekeliling. Pendekatan beliau telah mempengaruhi perkembangan pendidikan moden, terutamanya melalui pendidikan berpusatkan pelajar dan pembelajaran berasaskan pengalaman. Akhir sekali ialah kelebihan teori konstruktivisme. Yang pertama ialah mampu berfikir, iaitu membina pengetahuan baru, berfikir untuk menyelesaikan masalah, menjana idea dan membuat keputusan yang bijak dalam menghadapi pelbagai cabaran dan kemungkinan. Yang kedua ialah memahami, iaitu kefahaman mengenai sesuatu konsep dan idea lebih jelas apabila mereka terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Yang ketiga ialah daya ingatan, iaitu mengingat sesuatu konsep dengan lebih lama kerana terlibat secara aktif dalam mengaitkan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan yang sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Kelebihan yang keempat ialah berkeyakinan, iaitu memberi peluang untuk membina sendiri kefahaman mereka tentang sesuatu. Yang kelima ialah memahami, iaitu mereka boleh bekerjasama dengan orang lain dalam menghadapi sebarang masalah dan cabaran. Dan akhir sekali ialah daya keseronokan, iaitu mereka membina sendiri pengetahuan, konsep idea secara aktif yang akhirnya menjadikan mereka lebih faham, lebih yakin
dan lebih seronok untuk terus belajar. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.